Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Maliki yaumiddin. Dan dialah Raja, penguasa pada hari akhirat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikaulah ya Allah tempat aku sembah dan tempat aku mengadu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu satu jalan yang kau rahmatinya dan bukan satu jalan yang kamu murkai dan kamu benci. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari Jumaat penghulu bagi segala hari ini, pada pagi yang hening bening ini, kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu. Biarpun majlis ilmu itu kita sekarang ini berada di Masjid Surau mendengar kuliah, biarpun majlis ilmu pada sekarang ini kita sedang mendengar corong-corong radio, CD-CD agama ataupun tanyalah ustaz ini, maka inilah yang dikatakan majlis ilmu. Sesungguhnya pada hari Jumaat itu, kata Rasulullah, ada satu saat yang mana sesiapa yang meminta ataupun berdoa di kala dan saat itu, maka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tanpa hijab. Mudah-mudahan tuan-tuan, satu saat itu berada ketika mana kita berada dalam majlis ilmu ini. Ketika mana telinga kita sedang mendengar ilmu-ilmu, ketika mana telinga kita sedang mendengar ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan satu saat itu turun pada saat dan ketika ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, tajuk perbincangan kita pada pagi ini, kerangka tajuk perbincangan kita di saat ini ialah istimewanya Fatihah, rahsia Al-Fatihah. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah satu-satunya surah yang paling agung, surah yang paling mulia dan surah yang paling hebat dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah Al-Fatihah digelar Ummul Kitab. Dalam arti kata lain, Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Apa itu perkataan ummu itu, apa maksudnya? Ummu ni ibu. Nak menceritakan ibu ni hebat. Manusia atas muka dunia ni pun tak wujud kalau tidak ada ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa saja makhluk atas muka dunia ini yang bernyawa, tidak akan wujud mereka ke atas muka dunia ini jika tidak ada ibu dan bapa. Maka Fatihah ini adalah ibu bagi segala kitab. Bukan Quran saja, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Maka Al-Fatihah adalah ibu kerana Al-Fatihah itu adalah satu-satunya surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diturunkan kepada nabi-nabi lain.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha anzala alayya suratan la yunziluha ila ahadin minan nabiyyin wal mursalin qabli," kata Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah kata, surah Al-Fatihah ini dianugerahkan kepadaku. Surah Al-Fatihah ini diturunkan kepadaku, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak turun surah Al-Fatihah ini kepada nabi-nabi sebelum aku. Nak mencerita betapa hebatnya Fatihah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bertitik tolaknya Fatihah itu daripada perkataan Arab. Fataha dalam fi'il mudhari', dalam fi'il madinya. Yaftahu dalam fi'il mudhari'nya. Fathan masdar ataupun Fatihah pembukaan. Jadi nak menceritakan kepada kita di sini bahawa Al-Fatihah itu maksudnya pembukaan. Dan kita akan bincang dalam masa 3 hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama. Ada yang kata 12 nama, ada yang kata 22 nama, ada yang kata 7 nama. Tapi yang pastinya, Al-Fatihah itu namanya tidak terusik, namanya tidak lari sedikit pun. Al-Fatihah yang bererti pembukaan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Fatihah ini ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan surah Fatihah ini adalah surah Makkiyah, iaitu diturunkan di Mekah. Dan ada segolongan ulama juga menyatakan bahawa surah Al-Fatihah ini adalah surah Madaniyah, diturunkan di Madinah. Dan satu pendapat lagi menyatakan bahawa surah Fatihah ini adalah surah yang diturunkan 2 kali, iaitu sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Tapi jamhurul ulama menyatakan bahawa surah Al-Fatihah ini adalah daripada surah Makkiyah, iaitu diturunkan di Mekah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya cuba nak cungkil, saya cuba nak selidik, saya cuba nak bahas, saya cuba nak cari apa kelebihan Fatihah ini, terutamanya dalam sesi rawatan, dalam sesi pengubatan, di mana hadis-hadis Rasulullah yang membawa Fatihah itu ubat. Di mana dalil-dalil daripada riwayat yang menyatakan bahawa Fatihah itu adalah ubat jasmani dan rohani. Sebab kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan sebut dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran itu yang merupakan penawar dan penyembuh dan merupakan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tidakkah Fatihah ini satu juzuk daripada Al-Quranul Karim? Tidakkah Fatihah ini merupakan salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, yang sememangnya mempunyai kelebihan, yang sememangnya mempunyai kehebatannya yang tersendiri. Jadi Al-Fatihah ini mengandungi 25 perkataan. Fatihah mempunyai 25 perkataan dan 113 huruf. 25 perkataan dan 113 huruf sekaligus menyatakan kepada kita bahawa Fatihah ini satu mukjizat yang hebat. Nampaknya kita menerima panggilan sulung kita pada pagi ini. Hello. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di hujung talian? Saya Puan Suhana daripada Ipoh Perak. Ya, Puan Suhaimah, sila dengan persoalan anda. Ustaz, Ya, saya. Sejauh mana surah Al-Fatihah ini dapat menyembuhkan penyakit? Ya. Itu saja soalan saya. Okay. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup hebat. Soalannya pendek tetapi cukup mantap. Bagaimanakah Fatihah ini boleh dijadikan ubat? Di mana hujjah? Di mana dalilnya di dalam Al-Quranul Karim? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ambil nama Fatihah yang banyak-banyak itu pada pagi ini. Yang pertama sekali, Al-Fatihah itu namanya syifa. Apa maksud syifa? Al-Fatihah itu maknanya ubat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Al-Fatihah itu, nama bagi Fatihah yang kelima adalah Ruqyah. Apa maksud Ruqyah? Ialah jampi.
Yang mana satu hadis daripada Ad-Darimi menyatakan bahawa Al-Fatihah itu adalah ubat bagi segala penyakit dan racun. Jadi saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita semula nak perbincangan kita dah mula nak jadi hangat. Saya nak cerita bagaimana Al-Fatihah ni boleh jadi ubat. Di mana perlu baca dalam Al-Fatihah, perlu niat dalam Al-Fatihah itu supaya Fatihah itu, bila kita baca Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar Al-Fatihah itu sendiri. Sesungguhnya kata ulama, dalam Al-Fatihah itu adalah ubat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada satu hari Abu Sa'id Al-Khudri bermusafir dengan kumpulan berkuda. Apabila Abu Sa'id Al-Khudri bermusafir, tiba-tiba sampai pada waktu malam. Ini hadis sahih. Sampai waktu malam, waktu senja, Abu Sa'id Al-Khudri melalui satu kampung dan Abu Sa'id Al-Khudri minta dengan ketua kampung itu, aku nak bermalam di kampung kamu. Kerana aku ni bermusafir, aku takut di celah-celah gunung sana ada serigala, ular dan sebagainya akan mengancam kami. Lalu ketua kampung itu kata apa dengan penuh kesombongan, sorry, aku tak bagi kamu bermalam di kampung aku. Kamu ni entah datang daripada mana, entah perampok, entah pencuri. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri dengan sedihnya pergi cari satu tempat untuk beristirahat dan bermalam pada malam itu. Dan apabila Abu Sa'id Al-Khudri bermalam pada ketika itu, tiba-tiba datanglah, dalam riwayat kata datanglah seorang wanita. Pergi minta tolong Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana ketua kabilahnya yang sombong tadi dipatuk ular. Dan riwayat lain menyatakan disengat kala jengking. Lalu wanita tadi menyatakan kepada mereka, Abu Sa'id Al-Khudri, man minkum raqin? Ada di antara kamu ni yang pandai berjampi? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri angkat tangan. InsyaAllah aku boleh berjampi. Sebab aku nak berkawan dengan kamu, aku takut nak bermalam di lembah-lembah wadi ini. Lalulah tuan-tuan dan puan-puan, Abu Sa'id Al-Khudri dibawa ke tempat penghulu yang dipatuk ular tadi. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri membaca Fatihah. Apabila Abu Sa'id Al-Khudri membaca Fatihah dengan caranya yang tersendiri, bisa ular yang mengalir dalam tubuh ketua kabilah tadi, maka apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Tunggu, jangan ke mana-mana. Kita selepas ini, saya nak hadiahkan satu mutiara daripada Fatihah, satu ubat yang begitu hebat. Jangan ke mana-mana, bertemu lagi selepas ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kerana berminat dengan ilmu. Anda masih tidak berganjak di hadapan TV nak menceritakan Fatihah itu ubat. Saya bawa satu cerita yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa soalan tadi tanya, adakah Fatihah itu ubat? So saya cerita dalil daripada hadis dan Al-Quranul Karim. Sambung balik cerita tadi tuan-tuan dan puan-puan. Lalulah dibawa Abu Sa'id Al-Khudri menemui ketua kabilah yang sombong itu tadi. Ketua kabilah penghulu yang tidak benarkan Abu Sa'id Al-Khudri bermalam di kampungnya itu. Lalulah tuan-tuan dan puan-puan, Abu Sa'id Al-Khudri pun bukan tahu sangat berjampi ni. Dia bidan terjun saja. Dia bertawakal kepada Allah. Cuma yang dia ingat pada ketika itu hanyalah Fatihah. Lalulah sesi berjampi. Penghulu itu dijampi oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri membaca Al-Fatihah lalu diusap. Dalam riwayat lain kata menyatakan diludah di tempat yang kena patuk ular sengat kala jengking itu. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, mukjizat Al-Quran, penghulu kabilah yang menggelempur kesakitan itu tiba-tiba senyap, tenang, tidak sakit lagi. Maka ternyatalah bahawa Al-Fatihah itulah merupakan ubat yang hebat, dan berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Abu Sa'id,
Naam ya Rasulullah. Hei Abu Sa'id. Ya Rasulullah, kata Abu Sa'id. Aku dengar semalam kamu dipanggil oleh ketua kabilah untuk mengubatinya disengat kala jengking tadi. Lalu Abu Sa'id kata, ya Rasulullah. Memang betul berita itu ya Rasulullah. Dan Rasulullah tanya Abu Sa'id, hei Abu Sa'id, bila pula kamu jadi perawat Tok Bomo ni? Kata Abu Sa'id, ya Rasulullah, aku orang pergi ambil tengah malam. Aku pun tak tahu nak kata apa, demi aku nak berkawan, nak berkampung di malam, nak berkampung, bermalam di kampung dia, maka aku pergi ke tempat dia. Maka pada ketika itu, aku tidak ingat apa ya Rasulullah. Yang aku ingat hanyalah Fatihah. Dan aku baca Fatihah itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Rasulullah mengiyakan, na'am. Atadri bi annaha ruqyah, kata Rasulullah. Hei Abu Sa'id, mu tahu tak bahawa Fatihah itu adalah merupakan ruqyah, iaitu jampi. Jadi nama Al-Fatihah yang banyak-banyak nama yang kita akan bincang esok ni, di antara nama Fatihahnya juga adalah jampi. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa Fatihah itu ubat, dan ulama bahas bagaimana Fatihah ni boleh jadi ubat. Maka jumpalah dengan satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berarti, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah tempat aku mengadu dan tempat aku minta tolong. Jadi kepada pesakit di luar sana yang menonton rancangan ini, mungkin atas wheelchair, yang menonton rancangan ini atas katil, atas kursi, tidak bisa bangun lagi, stroke dan sebagainya, satu sinar baru Fatihah saya nak anugerahkan kepada anda. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya nak berikan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan. Bacalah Fatihah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, letakkan tangan anda di dada. Boleh ikut saya, tuan-tuan dan puan-puan? Tak sakit ke, letak tangan kat dada. Yang sakit akan jadi ubat, yang tak sakit akan jadi antibiotik. Ikut saya baca ayat yang pendek sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut tuan-tuan dan puan-puan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah ya Allah tempat aku sembah dan tempat aku minta tolong. Tarik nafas masuk. Minta tolong apa ya Allah? Aku ada penyakit kecil manis 22. Turunkan ya Allah. Aku ada darah tinggi. Turunkan. Aku ada batu karang. Keluarkan. Tempat mana perlu niat? Nasta'in. Tempat aku mengadu. Tak ada tempat yang manusia paling layak mengadu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab semua atas muka dunia ini adalah makhluk. Maka Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Penyakit pun makhluk. Kita pun makhluk. Maka mengadulah kepada pencipta. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendapat kesembuhan. Ni musim MH370. Sampai hari ini, menjadi misteri ini. Maka bermohonlah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah tempat aku menyembah dan tempat aku mengadu. Mengadu apa? Keluarkan MH370 ya Allah. Kalau di lautan, timbulkan ianya. Sebab apa? Sebab kita tengok kecanggihan manusia pada hari ini tidak boleh mengatasi kuasa Allah. Itu pengajaran dia. Secanggih mana pun dunia ini, nak cari kapal terbang tu, kalau Tuhan kata tak jumpa, tak jumpa. Yang jumpa, serpihan-serpihan itu kita harap itulah yang menjadi kenyataan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, conclusion yang kita boleh buat pada pagi ini, Al-Fatihah itu adalah ubat. Dalilnya di mana? Saya dah cerita kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Dan dalam cerita ini rupa-rupanya ada satu lagi mutiara yang mana apabila siap Abu Sa'id Al-Khudri berjampi, lalu di-offer beberapa ekor kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri serba salah. Bolehkah aku ambil ni, aku jampi ni, tiba-tiba nak ambil upah kambing, nak demand-demand pula. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, "Ya Rasulullah, tadi aku pergi jampi ketua kabilah itu, tiba-tiba dia bagi aku 40 ekor kambing."
Maka boleh tak aku ambil kambing tu ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, ya Abu Sa'id, itu rezekimu. Ambillah kambing tu, upah kepada kamu jampi ketua kabilah tadi. Jadi di sinilah asas dan sandaran kepada orang yang mengaji Quran ambil upah. Di sinilah asas kepada perawat-perawat yang kenakan caj bayaran tidak menjadi masalah. Kita menerima panggilan yang kedua pada pagi ini, insya-Allah. Hello. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Spina Yusof dari Tanjung Karang, Ustaz. Tanjung Karang. Silakan puan. Ya, Ustaz. Kan kalau kita dalam solat tu, Ya. Seperti yang Ustaz kata tadilah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Ya. Dalam hati tu kita doa, ya Allah, tolonglah kami dan ahli keluarga kami, kan? Boleh Ustaz yang macam tu? Boleh Satu lagi sangat-sangat. Ustaz. Satu lagi, kalau kita, anak-anak kita jauh kan, Ya. kita hadiahkan Fatihah pada anak tu supaya Allah pelihara dia. Boleh Ustaz? Boleh. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Okey. Cuma dalam sembahyang ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan sebut batal sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi aku tengok tanyalah Ustaz. Ustaz kata engkaulah tempat aku sembah dan tempat aku minta tolong. Kita pun sebut engkaulah ya Allah tempat aku sembah dan minta tolong. Tu bahasa Melayu. Batal sembahyang kita. Tapi kalau lintasan hati nak menyatakan betapa hebatnya Fatihah ini, kita sertakan niat. Kena fahamlah niat tu bukan perkataan. Niat tu dalam hati. Niat ni kerja hati, bukan kerja lidah, kerja hati. Jadi kita niat, aku dah lama sakit ya Allah. Mudah-mudahan yang aku pegang tangan kat dada tadi, Tuhan tarik balik penyakit aku dengan izin Allah. Sebab kita kena yakin. Yang pertama sekali, asas kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai ubat ialah keyakinan. Kerana keyakinan itu ubat. Bukan mudah nak yakin tuan-tuan dan puan-puan. Nak yakin dengan Fatihah itu sendiri pun bukan satu perkara yang mudah. Sebab Fatihah itu sendiri menceritakan benda-benda gaib. Maliki yaumiddin, engkaulah raja pada hari pembalasan. Hari pembalasan kita nampak tak? Tak nampak tuan-tuan dan puan-puan. Itulah orang yang sembahyang ini adalah orang yang beriman. Kerana dia yakin pada benda gaib, dia yakin dengan hari akhirat. Apabila yakin dengan hari akhirat, maka dengan sendirinya dia yakin syurga neraka. Dia yakin pahala dosa. Dia yakin titian sirat alam barzah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, Fatihah tu boleh dibaca, diiringi di dalam hati kita tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, mintalah apa yang kita nak minta tuan-tuan dan puan-puan. Sebab innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau orang tanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tanyamu ya Rasulullah, di mana Allah? Fa inni qarib. Aku ada dekat dengan mereka. Ujiba da'watad da'i idza da'an. Aku mendengar doa mereka apabila mereka berdoa. Falyastajibu li, kata Allah, memintalah dengan aku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, anak duk jauh nak periksa. Ustaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ada sebut pasal periksa. Tadi Ustaz pasal penyakit, duduk di bawah nasta'in, tempat aku mengadu. Itu. Kita nak adu apa? Anak aku nak periksa sekarang ni ya Allah. Anak aku nak masuk temuduga ya Allah. Maka minta tempat nasta'in tu. Mudah-mudahan urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah akan menjadi senang. Jadi bacalah sentiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mutiara-mutiara Fatihah yang kita bincang tak banyak pagi ni. Kita akan sambung lagi dengan nama-nama Al-Fatihah, kehebatan Fatihah, bagaimana Fatihah dalam sembahyang, apa hukum tak baca Fatihah dalam sembahyang. Kita akan bertemu lagi selepas ini dengan mutiara-mutiara ilmu Al-Fatihah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sabar dan sama-sama kita kutip mutiara yang cukup berharga ini. Berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jerawat akibat serangan bakteria? Kulit berminyak? Kusam? Baharu. Actified Wasabi Foam. Melawan hingga 99% bakteria. Selesa pada kulit. Jom lawan. Kulit lebih bersih dan cerah. Actified Wasabi Foam baharu. Take care. Kami.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pagi Jumaat, pagi yang hebat. Anda berada dalam majlis ilmu, biarpun anda di rumah, biarpun anda di mana saja. Kalau anda berada dalam majlis ilmu, sesungguhnya kata Rasulullah, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu ke taman syurga, kata Rasulullah, maka kamu singgahlah sekejap. Apa itu taman syurga, kata Rasulullah? Majalisuz zikr, majlis ilmu. Jadi tuan-tuan hebat, tahniah pada pagi ini. Pembukaan hari kita yang begitu cantik. Sebab tu dalam doa kita sentiasa berdoa, Allahumma ja'al awwala yaumina haza salaha. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan permulaan hari bagi aku hari ini kebaikan. Wa awsatahu falaha. Pertengahan hari ini bagi aku iaitu tengah hari kejayaan. Allahumma ja'al awwala yaumina haza salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najahan, ya Allah. Dan akhir hari ini bagi aku, malam ni aku akan mendapat kejayaan yang begitu besar dan aku akan mendapat keberkatan. Ingat doa tu tuan-tuan, jangan tak ingat. Allahumma ja'al haza yaumina haza, Allahumma ja'al haza yaumina haza salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najahan. Insya-Allah ini doa-doa ulama, sebab tu hidup mereka berkat, hidup mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka meminta hari yang dibahagikan dengan 3 bahagian itu segala-galanya kebaikan. Kita menerima panggilan lagi insya-Allah. Hello. Hello, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana tuan? Daripada mana? Saya daripada Pekan Pahang. Pekan. Nama? Nama Hasan Yusof. Hasan Yusof. Sila dengan soalan anda, Cik Hasan. Ni, Ustaz. Ya. Ayat Quran tadi, Fatihah lebih baik daripada ayat-ayat yang lain. Kalau Betul. kita nak membaca orang, kita menggunakan ayat-ayat Quran yang lain-lain seperti Tabarakallazi ataupun Tabadiyada, Ina'ah, yang baik-baik itu. Mana lebih dia punya abdal dia antara Fatihah dengan ayat-ayat yang ayat Quran yang lain? Itu soalan saya. Terima kasih Encik Hasan. Satu soalan yang menarik untuk kita bincang pada pagi ini. Alhamdulillah. Soalan dia kata, Ustaz kata tadi Fatihah ni sebaik-baik surah, sebaik-baik ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ke baca ayat-ayat lain? Tuan-tuan, makin banyak kita baca ayat, makin banyak keberkatan, makin banyak keberkatan yang kita dapat, makin cepat sesuatu penyakit itu sembuh. Sebab itulah kalau kita nak pergi ke mana saja pun, nak pergi menjalani rawatan Islam, maka yang paling wajib ialah Fatihah tu kena ada. Bukan saja perubatan Islam, perubatan yang karuk-maruk pun kadang-kadang dia buka dengan Fatihah. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ila akhirih. Hai mambang tanah, mambang api, hai jin dewa, hai hantu laut jemalang, datanglah bersama-sama dengan aku, minta bantuan bertolong. Mula dengan Fatihah juga. Jadi ini dah bercampur. Kita kena ingat, minyak dan air dia tidak boleh bercampur. Ayat Quran dengan ayat-ayat jampi memuja, memanggil roh-roh tertentu tidak boleh bercampur, kerana yang pastinya ayat Quran itu akan menang. Sebab dia kalamullah, jampi itu kalam manusia. Jadi Cik Hasan tanya tadi, boleh tak kita baca ayat-ayat lain, Tabarakallazi ke, Waqi'ah ke, Al-Isra' 82 ke, Asy-Syu'ara 80 ke, dikombine dengan Fatihah. Cukup cantik, lagi komplit jampi kita itu. Lagi komplit jampi kita itu. Sebab apa komplit? Sebab kita baca Ummul Kitab. Kita nak jampi ni kena baca ayat yang paling hebat. Ayat yang paling hebat kita belajar pada hari ini adalah Ummul Kitab itu, Al-Fatihah. Apatah lagi, Fatihah tu pula, nama Fatihah yang kelima adalah Ruqyah, jampi. Oh, saya hari ni Ustaz umur 70, baru tahu Fatihah tu banyak nama. Dan nama Fatihah yang kelima tu rupa-rupanya jampi. Dan nama Fatihah yang ke-8 Asy-Syifa, ubat. Sebab apa berlaku ini semua? Sebab kes yang berlaku pada Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Maka Cik Hasan selamat berjampi dengan Fatihah. Yang pasti yakin
Yang pasti niat tu penting. Kadang-kadang orang baca Fatihah dia tak tahu niat di mana. Sebab itulah dia makin sakit. Tuhan uji dia dengan penyakit. So kena tahu cara nak baca lagu mana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni ubat atas tangan ni. Ubat Panadol kau, ubat gatal kau, ubat apa kau nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita telan ubat. Ubat dunia kita telan. Ubat akhirat kita makan. Apa ubat akhirat? Ruhul Quran tadi. Kena ingat, penyakit kita makhluk. Yang pastinya makhluk ni ada pencipta dia. Pencipta penyakit tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pencipta penyembuh tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa in yamsaskallahu bidurrin, kata Allah, fala kashifa lahu illahu. Barang siapa yang aku uji dia dengan sesuatu penyakit, maka tak ada orang lain boleh tarik balik kecuali aku, kata Allah. Jadi, sidang penonton di luar sana, ingat, anda sudah ada satu mutiara yang hebat pada pagi ini, iaitu Fatihah itu ubat yang paling hebat. Fatihah itu ubat yang paling mantap. Bacalah Fatihah. Dengan syarat, ada kesabaran. Kita terima lagi panggilan pada pagi ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Amnah Abdullah dari Johor Bahru. Ya, Puan Amnah, silakan dengan persoalan anda. Ya Ustaz. Dalam Al-Fatihah tu ada menerangkan Allah sifatnya Allah yang pengasih lagi penyayang. Dalam kalau kita untuk jadikan Al-Fatihah ni sebagai ayat-ayat pengasih pengasih untuk keluarga, Ustaz. Jadi Ustaz, bolehkah kita amalkan beberapa kali kita dalam ayat tu saja ataupun keseluruhan Al-Fatihah tu? Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Puan Amnah daripada Johor Bahru. Terima kasih. Puan Amnah bertanya, untuk menjadi pengasih bagi seluruh manusia ini, ayat mana Ustaz dalam Fatihah? Ar-Rahmanir Rahim ke? Ya, betul. Engkaulah ya Allah yang maha mengasihani, lagi mengasihi. Kena ingat, Ar-Rahman, Ar-Rahim hampir sama. Tetapi dalam tafsir menyatakan, sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman ini kepada seluruh makhluk. Tak kiralah dia Islam ke kafir ke, sifat kesian belah dia bagi dalam Ar-Rahman ni. Orang yang kafir pun kaya, tak sakit kita. Ini semua Ar-Rahman. Allah bagi rezeki semua. Tapi Ar-Rahim ini yang bawa ke akhirat. Orang Islam dia dapat Ar-Rahim ni. Orang Islam dia dapat Ar-Rahim ni, yang mana Ar-Rahim ni atas dunia Tuhan bagi kesenangan pada dia, dan sampai ke akhirat masuk syurga apa semua, ini sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala, kata ulama. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa kita nak suruh orang kasih pada kita dengan Al-Fatihah, boleh. Dan kita baca satu surah Al-Fatihah itu, yang mana Ar-Rahmanir Rahim ini berada dalam surah Fatihah, yang pastinya kita baca merangkumi seluruh surah itu sendiri, iaitulah Ar-Rahmanir Rahim. Dan kalau kita tengok surah Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir Rahim lagi, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka kata ulama, sesiapa yang mulakan hidup dia dengan Bismillah, maka orang ini akan mendapat keberkatan dan akan mendapat antibiotik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi ada menyebut dalam hadisnya, kullu syai'in zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Setiap amalan, setiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Terputus apa? Terputus keberkatan. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena ingat nak makan pun kena baca Bismillah. Sebab Ad-Darimi kata, Bismillah ni penawar racun. Kita takut orang letak santau dalam makanan kita. Tidakkah santau itu racun? Maka bacalah Fatihah. Mudah-mudahan akan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Allah yang hanya layak dipuji. Allah yang hanya layak kita puji. Kerana apa?
kerana Allah adalah Rabbul Jalil. Rabbil Alamin, yang mana rububiyah Allah itu sendiri. Apa itu rububiyah? Rububiyah ni sentiasa pantau kita, sentiasa mendidik kita, sentiasa menjaga kita. Allah ada 99 nama. Rabb, salah satu nama Allah yang mendidik, yang menjaga kita. Alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan jamak, plural. Yang mana perkataan jamak ini, alami ini, Tuhan bagi alam manusia, Tuhan bagi alam lautan, alam angkasa raya, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan. Itulah maksud alamin. Tuhan tak sebut alam, satu alam tak. Tuhan bagi segala alam ini. Jadi, alam-alam ni banyak dalam kehidupan kita. Alam jin, alam malaikat, alam barzakh. Jadi, Tuhanlah yang maha berkuasa ke atas alam-alam ini. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa Al-Fatihah ini adalah merupakan satu surah yang mana terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana hukum setiap orang Islam wajib ingat Fatihah. Dia ingat. Walaupun dia tak ingat surah-surah lain, tak apa. Fatihah dia wajib ingat. Bukan tak apa, tak boleh juga. Tapi dah tak ingat sangat, Fatihah pun kena ingat. Sebab Fatihah itu kita baca dalam sembahyang. Ingat, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah sembahyang orang yang tak baca Fatihah dalam sembahyang dia. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah sembahyang orang yang mana tak baca Fatihah dalam sembahyang dia. Dalam sehari berapa kali kita sembahyang, tuan-tuan? Sedarkah kita? Tak sedarkah kita? Dalam sehari 17 kali sehari kita baca Fatihah. 17 kali sehari kita baca Fatihah. Itu sembahyang wajib. Kalau kita sembahyang sunat banyak lagi, maka lebihlah Fatihah kita baca pada sehari, pada satu hari itu. Jadi mudah-mudahan dengan Fatihah ni kita akan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi selepas ini dalam membincangkan mutiara-mutiara Al-Fatihah yang pastinya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ke mana-mana. Bertemu lagi selepas ini. Hai. Saya Syarif Alia di Serta Mani. Ya. Halo. Did I wash my hands just now? Bila I masuk dalam bilik tadi, I masuk. No. You're my hero. I love you, Mommy. I love you, Mommy. Thank you so much for being my wife. Terima kasih, sayang. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Sungguh indah pagi ini untuk kita. Kerana kita berada di tempat yang begitu hebat. Tempat yang diredai. Kerana keredaan satu perkara yang perlu dituntut oleh manusia, kerana keredaan itu tiket manusia untuk ke syurga Allah. So, kita nak keredaan, kita kena rajin-rajin dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab keredaan itu, majlis ilmu itu memberi ketenangan kepada kita. Satu hari Rasulullah ditanya oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini dan saat ini aku ada masalah. Jiwa aku berserabut. Jiwa aku tak tenang. Alimni ya Rasulullah. Muajar aku ya Rasulullah bagaimana nak tenang jiwa itu. Lalulah Rasulullah bagi tahu 3 perkara pada Ibnu Mas'ud. Yang pertama, Ibnu Mas'ud, kalau kamu nak ketenangan, as-salah, aqimus salah, kamu kena dirikan sembahyang. Rupa-rupanya sembahyang ni antibiotik rohani yang begitu hebat. So, alhamdulillah, kita sembahyang subuh tadi, pagi-pagi hari kita dah mengadu pada Allah dah sembahyang subuh. Yang kedua, kata Rasulullah pada Ibnu Mas'ud, untuk kamu mendapat ketenangan, qiraatul Quran, maka membacalah Quran Ibnu Mas'ud. Tidakkah Fatihah tu salah satu daripada surah-surah Al-Quran? So, baca Al-Fatihah banyak-banyak. Akan menjadi ubat kepada kita sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, kata Rasulullah pada Ibnu Mas'ud, untuk kamu mendapat ketenangan, wahai Ibnu Mas'ud, kamu kena hadir majalis zikr. Pergilah ke majlis-majlis ilmu. Ustaz, saya tak berdaya nak pergi majlis ilmu. Ustaz, saya dah sakit strok 3 tahun. Makan pun kok waya, Ustaz.
Tak apa. Hari ni mudah dunia teknologi dengan YouTube-nya, dengan radionya, dengan TV, tanyalah ustaznya. Buka pagi-pagi, dengar ilmu ni. Dan yang keempat, kata Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah pada Ibnu Mas'ud, untuk mendapat ketenangan, kamu kena cari satu saat pada waktu malam. Sembahlah Allah pada ketika itu, iaitulah tahajud. Kita terima panggilan pada pagi ini. Hello. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 soalan ni Ustaz. Siapa di ujung talian sebelum tu? Salmah Naam dari Bentong. Dari Bentong. Sila puan. Saya nak tanya, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adakah nak berhenti seketika ataupun hudurkan di dalam hati sahaja ataupun bagaimana? Yang kedua, jika Fatihah dibaca di dalam air, diminum atau disapukan di tempat-tempat yang sakit, boleh? Terima kasih puan. Assalamualaikum. Ini mesti soalan tulis kat kertas ni. Lancar sangat ni. Tahniah puan. Tu baru soalan. Nak tanya, tulis dulu. Jangan dalam TV duk sangkut-sangkut, duk garu kepala. Tak ada masa, tuan-tuan. Tulis siap-siap, tanya. So, saya faham soalan tu. Mudah sekali. Yang pertama, dia kata, Ustaz dalam sembahyang ni, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlukah berhenti sekejap, hadirkan niat? Tak ada masalah. Tak batal sembahyang kita. Sebab dia duduk dalam Fatihah. Boleh. Janganlah berhenti sampai kita setengah jam berhenti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, duk menghadirkan niat kita. Jadi tu imam pula, orang belakang kata apa hal ni? Berhenti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami waladdallin pun dak lagi ni. Jadi jawapannya, dibolehkan kita berhenti di situ untuk menghadirkan niat. Untuk apa? Untuk menambahkan khusyuk kita dalam sembahyang. Nak khusyuk ni, kita imagine lah makna-makna Al-Fatihah. Tafsir-tafsir ayat-ayat Fatihah tu hadir dalam sembahyang kita. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Tuhan kata, sesungguhnya mendapat kemenanganlah kepada mereka yang sembahyangnya khusyuk. Nak khusyuk dalam sembahyang ni, tuan-tuan, bukan satu perkara yang mudah. Sebab waktu sembahyanglah waktu puncak iblis nak ganggu manusia. Dia boleh ganggu manusia dalam sembahyang, maka iblis ni diberi pangkat dengan begitu hebat. Iblis ni diberi kedudukan yang begitu mantap. Sebab apa? Dia boleh hilang fokus orang sembahyang ni. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak khusyuk, dia hilang kunci kereta. Dia sembahyang 2 rakaat. Sebab apa? Masa at-tahiyat tu iblis mari beritahu, tadi kamu letak atas almari, mu tak ingat. Sudah sembahyang terus dia pergi ambil. Tengok aku sembahyang hebat, dia kata. Padahal iblis campur tangan dalam sembahyangnya. Dan soalan yang kedua puan tanya tadi, boleh tak kita baca Fatihah pada air dan disapu di tempat sakit? Ini yang Rasulullah buat pada cucunya, Hasan bin Ali. Anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah, satu hari sakit. Dalam riwayat mengatakan demam. Lalu Rasulullah tak ada arah nak buat apa, tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah ambil satu beras. Ini satu bekas. Ini disebut dalam hadis. Yang mana Rasulullah baca 40 kali. Ingat berapa kali? 40 kali Rasulullah baca Fatihah, lalu ditiup masuk dalam air dan disapu di tempat sakit. Kalau demam, mana tempat sakit Ustaz? Inilah, tempat panah-panah ni. Atas dahi, pada tubuh. Kalau kita barah beres, baca pada air, sapu Al-Fatihah tu. Maka kata Rasulullah, maka Al-Fatihah tu boleh jadi ubat. Dan Rasulullah buat pada macam tu, teknik tu kepada Hasan bin Ali, cucu beliau, maka didapati selepas sapu Fatihah tu, cucunya sembuh dengan jayanya. Maka sandaran kita di sini ialah Rasulullah pernah merawat dan pernah guna cara tu. Baca Fatihah 40 kali pada air, disapu, dan kata ulama, alangkah indah kalau air itu diminum. Ustaz, apa hukum minum air jampi? Kenapa kita minta dengan air, tak minta dengan Allah? Bukan minta dengan air. Air juga makhluk Allah. Melalui air itu, air masuk dalam tubuh manusia, akan masuk ke lian-lian darah manusia, di situlah akan sembuhnya penyakit. Maka, hukum kita minum air jampi, jamhurul ulama menyatakan adalah harus. Harus. Dan haram kita minum air jampi jika kita kata air yang aku minum ni boleh menyembuhkan penyakit kita. Haram kita minum air jampi jika kita percaya pada air itu air yang hebat. Air yang keluar daripada pokok, pakat kita ada bekah.
Pakat kita ada baldi air jampi. Pokok ni hebat. Sebab orang menyembah dulu kat pokok ni, keluar air. Maka air ni hebat. Maka di saat itu hukumnya bertukar menjadi haram kerana air juga adalah makhluk Allah. Jadi satu sinar baru lagi kepada sidang penonton sekalian yang sakit. Bacalah Fatihah 40 kali dalam jug, dalam gelas, dalam bekas, tiup pada air tersebut. Maka minum dan mandi ataupun lap air tersebut. Ustaz, di mana dalam Quran ada sebut pasal air jampi? Di mana dalam Quran ada sebut pasal air ni boleh jadi ubat? Tuan-tuan, Nabi Ayub 40 tahun sakit. 40 tahun Nabi Ayub sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu arahan. Dalam surah Sad Tuhan sebut, urqud bi rijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hei Ayub, untuk sembuh penyakitmu yang 40 tahun penyakit barah ni, mu hentakkan kakimu ke bumi. Lalu Nabi Ayub hentak kaki dia ke bumi, terpancu air keluar. Maka air itu Tuhan kata apa? Baridun wa syarab. Mu minum sebahagian wahai Ayub dan mu mandi satu bahagian. Mandi satu bahagian, minum satu bahagian. Maka Nabi Ayub buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Fakashafna, apa nama ni? Fakashafna ma bihi min dur. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub itu dengan jayanya dengan menggunakan air. Dan rahsia kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita membicarakan bab air, nak baca pada Fatihah ini, dalam kita membicarakan bab air ini, kita jangan lupa bahawa air juga adalah makhluk Allah. Dan bagilah salam kepada Nabi Khidir alaihi salam. Bagi salam pada Nabi Khidir, sebab Nabi Khidir itu adalah penjaga air. Seorang Nabi yang begitu hebat di zaman Nabi Musa AS. Kita akan bercerita esok insya-Allah. Kita akan bercerita esok insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita rancang pada hari ini, kita belajar pada hari ini, akan berkekalan. Ini saham akhirat kita. Untuk akhirnya sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan dengan doa ini akan memantapkan lagi keimanan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umurid dunya waddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang diberkati oleh-Mu, ya Allah. Jangan sekali Engkau jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kehebatan Al-Fatihah. Jadikan Al-Fatihah itu sebagai benteng kami, Al-Fatihah itu sebagai ubat kepada penyakit kami, dan Al-Fatihah itu sebagai pendekat kepada rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan permulaan hari ini bagi kami kebaikan, pertengahan hari ini bagi kami kebajikan, dan akhir hari ini bagi kami keredaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada warga Pahang, jangan lupa temui saya selepas maghrib di Kampung Bugis untuk majlis ilmu dan rawatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.